Baru-baru ni PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada komen tentang kisah Ashabul Kahf, The Seven Sleepers of the Cave, sebagai ada persamaan dengan Bible, dan ada ramai pihak yang menegur, termasuk Ustaz Azhar Idrus. Saya baru dengar tadi. Jadi ini adalah ulasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali kepada saya, terhadap pemimpin di sini, Perdana Menteri, kita panggil PMX, iaitu disandang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendirian saya ialah kita wajib ikut pemimpin, taat kepada pemimpin, aku kepada pemimpin. Dan ini juga saya belajar dalam Islam. Tak kira pemimpin itu tak sama fikrah. Ya? Saya pernah diajar oleh Ustaz Hafiz dari Jenderam, Selangor. Dia kata, katakan kita pergi solat kat Masjid India yang mazhab Hambali, ya, dan kita mazhab Syafi'i, ya, kita ikut. Kalau kita di masjid sana, kalau dia ada sultan, di India dulu ada sultan, ya, kita boleh baiat dengan sultan itu. Kita kena tunjuk taat kepada seorang pemimpin kerana tak mau tunjuk perpecahan kepada orang bukan Islam. Yang kita gelar kafir lah, tapi saya tak setuju kerana ada ulama yang beri takrif kafir yang lain. Jadi saya nak komen Azhar Idrus dulu, Ustaz Azhar Idrus. Dia kata inilah malapetaka bila tak ikut ulama. Makna sindiran UAI Ustaz Azhar Idrus ialah bahawa Anwar Ibrahim bukan ulama. Saya tak setuju. Anwar Ibrahim, kita tahu dia duduk penjara 17 tahun. Dia khatam Quran. Dia baca tafsir. Dia baca Asbabun Nuzul. Banyak hadis dia baca. William Shakespeare pun dia baca. Ya. Jadi saya, menurut rawi dia lah, saya sangka baik. Dan saya tahu Anwar Ibrahim. Saya pernah menziarah rumah dia tahun 81. Dalam kutub khana dia, rumah dia, ada perpustakaan, rak buku-buku banyak. Saya ada terpinjam satu buku dari dia yang ada tanda tangan dia. Dan saya hilang buku tu. Saya rasa buku tu dah bawa berhijrah ke Subang Jaya oleh keluarga angkat saya. Saya simpan keluarga angkat. Lepas tu hijrah ke Kubang Krian, Kelantan. Baru ni saya dengar dah kembali ke Rantau Panjang, tapi Rantau Panjang Kelang lah. Kelang. Saya kena cari balik buku tu, kembalikan kepada PMX lah. Jadi saya bercanggah dengan PMX dari sudut ID digital, IHR, pandemi, ya. Tapi dari segi kepimpinan, saya aku kepada kepimpinan. Saya tak akan cemur dia macam Ustaz Azhar Idrus cemur. Menyatakan dia bukan ulama lah. Langsung menaik-naikkan ulama. Bukan semua ulama baik. Ada ulama suk, ulama jahat. Ya? Bahawa malapetaka bagi umat bila tak ada ulama. Okey, saya nak sentuh bab ulama ni. Saya pun ada guru. Syekh Sufi saya menyatakan ulama adalah musuh paling utama dalam Islam. Saya pun ada pendirian sendiri, iaitu pendita. Saya panggil Waristul Alkitab. Okay? Syekh Sufi saya kata, awaklah ulama, you dah alim. Betul? Saya masa mula belajar Islam tahun 80, saya meninggalkan sekolah. Bukan niat nak jadi ulama. Kerana memang fitrah kita nak kenal Allah. Bila saya memeluk Islam, saya nak kenal Allah. Apa tu Islam, apa-apalah, saya tak tahu apa-apa. Apa tu Quran sebenarnya? Ya? Yang saya terbuka hati dengan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab tiada syak dalam dia, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terbuka hati saya. Masa tu saya belum Islam, saya belum mengucap, saya belum tahu tajwid, saya belum tahu bahasa Arab, saya belum tahu fiqh, saya belum tahu solat, saya belum ada guru. Lagu mana tu? Sah tak sah Islam saya. Ya? Jadi saya hijrah dari satu agama samawi yang penuh dengan pendita-pendita. Bukan saya kata mereka berpura, saya percaya mereka ikhlas.
Tapi bukan semua ulama tahu semua perkara. Ini jelas. Syekh Sufi saya galakkan, awak jadilah ulama. Dia beritahu semua murid. Jangan bagi ulama menindas kamu. Awak jadilah ulama. Bila saya masuk Islam, saya pergi Perkim. Alhamdulillah, saya mengaji Sanawi 3 tahun pertama. Saya diajar tentang hadis Nabi. Talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Setiap orang Islam tidak boleh taklid selamanya. Hukum taklid adalah sementara. Bagi saya sebagai mualaf masa itu, boleh taklid kerana baru masuk Islam. Terus kena solat. Saya solat waktu zuhur. Januari 12 tahun 1980. Saya tak boleh kata saya belum tahu solat. Saya taklid. Baru saya tahu itu taklid. Saya diajar bab fikar taklid. Bab tauhid secepat mungkin mengenal Allah. Saya habiskan penuh masa. Saya pergi mengaji tentang semua itulah. Bab akhlak. Ya, sebagainya. Jadi, saya memang menentang ulama dari segi fahaman dua masalah tadi. Iaitu perlu ada satu golongan elitis di atas kita menentukan apa hak dan batil. Tidak. Tidak sama sekali. Dalam Al-Quran begitu jelas. Banyak ayat yang menyatakan bahawa di akhirat esok Allah tak kendaki sesiapa, peguam cara ke, peguam bela ke, ulama ke, pendeta ke, mewakili kita. Allah pula bertanya, mana mereka yang mewakili kamu, yang kamu rujuk? Kita diminta, malah itu disifatkan sebagai punca sesat. Orang kata Ayapin. Orang anggap Ayapin sebagai guru. Orang kata Ustaz Syari sesat. Ustaz Syari sebagai guru. Siapa lagi kita anggap sebagai sesat? Dr. Maza tu ulama, mufti. Nampak tak masalah dia? Jangan sewenang-wenang ni ambil kata-kata sesiapa pun menyatakan, oh kalau tak ada ulama, kita musnah. Dari mana hadis tu? Mana dalam Al-Quran? Ya, padahal Allah kata, alamat insana ma lam ya'lam. Alamat insana biqalam, alamat insana ma lam ya'lam. Mengajar Nabi Adam tu. Dan mengajar Nabi Muhammad SAW tu. Direct daripada Allah. Jibril sebagai rasul penyampai risalah tidak dianggap sebagai guru. Kalau dia mengajar pun dia sampaikan daripada Allah. Nabi Muhammad SAW sampaikan daripada Allah. Bila ulama pendeta muncul, berbagai masalah muncul, berbagai kekeliruan. Tetapi yang kedua, yang paling besar ialah kita menjadi jahil. Dia kata tak ada ulama kita jahil. Itu pengakuan. Ustaz Azhar Idrus tu mengaku bahawa tak ada ulama, kita jahil. Katakan tak ada ulama. Di akhirat esok, di padang mahsyar esok, tak ada ulama. Apakah kita boleh depan Allah jahil? Allah kata, kenapa tak guna akal yang kami berikan? Tak ada siapa boleh mengambil alasan jahil. Orang kafir. Orang bukan Islam. Kita tuduh kafir. Kita kata dia tak ada alasan di akhirat esok. Dia tak boleh kata dia tak tahu tentang Quran. Dia tak boleh kata dia tak tahu tentang Islam. Dia boleh kata dia tak tahu tentang kalamullah. Tak boleh dia kata dia tak pernah dengar azan memekik waktu subuh. Takkan dia tertanya. Takkan dia takkan tekan kat Google. Apa tu azan? Apa tu Islam? Apa tu asyhadu alla ilaha illallah? Kita kata demikian kan? Kita kata dia jahil kan? Tak ada alasan tu jahil kan? Tapi Ustaz Azhar Idrus tadi menyatakan alasan tu jahil bila tak ikut ulama. Kalau ikut PMX. Saya nak betulkan fakta PMX bahawa dia cakap Ashabul Kahf ada dalam Bible. Tak ada. Saya dah cek. Saya Kristian. Tak ada dalam Bible. Kerana Ashabul Kahf datang masa Maja Rom Decius 250 Masehi. Bible dah, itu Gospel pun dah habis tulis. Ya, mereka bangkit. Mereka ditidurkan, ada kata 194 tahun sehingga 308 tahun. Dan Quran kata mereka ada yang letak 300 atasnya 9, iaitu tahun Hijrah. Tahun Hijrah adalah 309, tahun Yunani 300. Jadi 250 campur 300, 550. Nabi Muhammad SAW lahir 570 Masehi. Bermakna 20 tahun kemudian sezaman dengan Ashabul Kahf. Dan Kristian dijadikan agama Trinity pada tahun 352 Masehi.
di Konsul Nisia di Konstantinopel oleh Maharaja Rom Konstantin. Jadi mungkin PMX silap, tetapi ia bukan membolehkan kita kutuk dia, kritik dia sebagai tak sahih. Tak boleh. Dr. Soleha Yaakob, kalau tak silap saya, memberi banyak fakta. Mungkin dia silap. Tak boleh kita kata semua bab dia silap. Saya tengok cara orang kutuk Dr. Soleha, saya ikut juga. Ada berapa dakwaannya terlaluan. Ya, kata Melayu sampai kepada 1000 tahun sebelum Masihi, Melayu sampai kepada Bani Ketura, kepada Datuk Bahaman, ada baiat terima watika daripada Kesultanan Osmania. Kita kata, dia salah. Bukan kata kita siapa. Nampak pencanggahan fakta. Tetapi kita bukan tahu semua. Kita harus bertanya dia lagi. Ini sepatut sikap orang akademik. Kita tuduh orang akademik tak akademik, kita pula lagu mana? Ini saya nak tegur semua ni. Ya? Sesiapa pun boleh kata apa-apa. Kalau tidak, semua orang akan diam. Semua akan jadi bodoh. Semua orang akan jahil. Kita sudah kat bawah antara kaum paling jahil dalam dunia. Tak ada satu pun hadiah Nobel. Tak ada satu pun pingat Olimpik. Di negara kita sendiri, kita di bawah. 90% kekayaan di tangan kaum dan bangsa asing. Sekarang kita nak buat operasi membersihkan daripada Rohingya, daripada apa lagi? Myanmar, daripada Cambodia. Saya belajar Islam bersama pelarian Cambodia. Saya tahu mereka kena rejim Pol Pot ni begini. Saya pernah musafir sampai Cambodia. Saya pernah tidur rumah orang Cambodia yang saudara mara mereka disembelih Pol Pot. Disembelih. Menangis mereka bila mereka cerita. Jadi saya dengar daripada mulut mereka. Ya, mereka datang sini susah. Dan mereka pernah di pulau. Saya tahu keluarga Cambodia di pulau oleh orang Melayu. Di Pahang, di Sungai Temerloh. Saudara Mustafa. Ya? Jadi, maksud saya, setiap kaum itu, tentu dia mau hidup. Tentu dia akan kerja kuat. Dan dia berjaya. Dan tentu sekali kaum lain akan dengki. Tapi malapetakannya ialah bila kaum kita sendiri dahlah dengki, dahlah kat bawah. Dan tak tahu jalan untuk naik ke atas. Saya dah kata, balas dendam balik paling baik bagi mana-mana orang adalah berjaya. Bukan balas dendam. Balas dendam paling baik bagi anda kepada kekasih anda yang tak mau anda ialah engkau berjaya. Berjaya dalam hidup. Dia gagal ke apa, kamu doa baik untuk dia. Kita hidup dunia ni sementara. Besok kita hadap di akhirat esok, ayat-ayat Quran kita hantam kat orang, tapi kita sendiri tak amalkan. Okey, saya bukan nak tegur PMX, saya cuma kata nak betulkan fakta dia. Ya, tapi sampai dicemung macam oleh Ustaz Azhar Idrus tadi tu, saya dengar, saya tak setuju. Saya kena bersuara bahawa ada ulama yang besar kepala. Ya, Dr. Soleha, wanita, ya, dia bagi fakta dia. Tapi dia tak bersuara, cuba nak dominan, cuba nak maki orang, belum lagi lah saya dengar. Dia cuma kata tak nak percaya, sudahlah. Okey, kita approach dia. Saya percaya kalau kita jumpa dia, Assalamualaikum, Puan Doktor, saya nak tanya sikit, boleh ke? Boleh, dalam keadaan yang besar jiwa. Kita kena meraihkan ilmu. Kalau Anwar Ibrahim kita tak setuju, kita terjumpa dia. Tak ada can nak jumpa dia. Jumpa apa ada can. Kalau kita jumpa dia, boleh kita tahu, excuse me, Brother Anwar, Dr. Sri, yang amat berhormat. The Seven Sleepers Cave itu bukan dalam Bible. Dia kisah Kristian. Ya, dia kisah Kristian. Jadi, tak jauh salah lah dia. Ya, itu satu. Lepas tu, dia anggap Kristian ni beriman. Azhar Idrus kata Kristian ni kafir. Saya tak setuju dengan Azhar Idrus. Boleh cek dalam sumber. Boleh cek dari Quran sendiri. Bukan semua orang Kristian adalah Trinity. Kristian ada dua. Ada yang percaya Tuhan bukan ada anak. Ada. Ini dalam sejarah. Kristian Habsyah. Percaya, tak percaya bahawa, dia percaya bahawa Maryam itu melahirkan Isa disebut dalam Quran.
Dan dia terima pelarian Islam daripada Mekah yang Nabi Muhammad SAW suruh pergi lari semasa ditindas oleh Quraisy, didera, dibunuh oleh kaum dia sendiri. Dia suruh sekumpulan Kristian tu lari ke Raja Habsyah yang Kristian. Dia bukan kafir. Kafir tu ada makna yang bukan mudah kita balingkan orang. Jadi saya tak setuju ni. Ulama-ulama yang sewenang-wenangnya baling perkataan kafir termasuk Dr. Mazhar. Sekian bab saya sokong dengan dia. Tapi ada sekian bab saya tak boleh sokong. Kaum Cina saya ini, saya anggap kaum jahiliah. Saya ada nos. Saya berikhtiar untuk dakwah kepada mereka. Saya ada bukti. Saya memang berusaha tapi saya tak payah tunjuk. Cukup bukti ini dah masuk keluar surah khabar tahun 80-an. Siapa yang bawa Islam kepada orang Cina? Awak mungkin belum ada lagi tahun 85-86. Semasa kita buat PAS CCC tu, Chinese Consultative Council. Ya. Tapi bagaimanapun, maksud saya, kita ini kena ubah sikap, kena ubah paradigma. Jangan anggap kita keturunan Islam, kita ini dah Islam. Kerana ibu bapa saya Islam, saya Islam. Cari saya satu nas dalam Quran yang menyatakan bahawa ibu bapa kita Islam, kita otomatis Islam. Tidak. Hadis fitrah ada. Ibu bapa yang tentukan. Kalau ibu bapa percaya kepada benda karut-marut, benda khurafat, samalah syirik anak dia. Kalau anak dia terbentuk. Tapi kalau anak dia beriman, mengkaji kalamullah, diberikan hidayah oleh Allah, dia digolong sebagai beriman menurut ayat Quran itu. Itu saja yang saya sampaikan. Bab Seven Sleepers ini boleh cek. 250 masih bermakna zaman Kristian, tapi tak semestinya kafir. Pengikut Nabi Isa, bukan semua kafir. Mengikut Nabi Isa, ramai yang beriman, Coptic Christians. Eastern, saya pernah pergi Rusia. Tuan rumah saya orang Rusia. Satu kali anak dara dia pakai pakaian, saya tengok, macam Turki. Saya kata apa? Dia kata Tatar. Kita asal Tatar. Tatar Islam 90%. Jadi saya tahu keluarga ini walaupun Kristian, dia ada asal-usul Islam. Kerana dia lalu komunisme. Syekh Sufi saya berkata, di kalangan Rusia ni banyak tarikat. Memperjuangkan Islam. Akhir kita tahu tentang Chechnya, Rusia, Uzbekistan, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Rusia itu sebab mereka kalah dalam perang lawan Afghanistan. Kerana orang Afghanistan bila tangkap tentera Rusia, dia suruh mengucap. Boleh mengucap, dia tahu itu Islam, dia tak akan bunuh. Ini dalam sejarah. Ya? Dan tuan rumah saya, orang Rusia di Siberia, beritahu saya, mereka tak celebrate Christmas. Mereka celebrate Easter. Jadi kerajaan Byzantium ni sekarang Rusia. Ya, yang orang percaya akhir zaman, berapa hari lagi 2024 ni akan datang daripada Moskow. Sekarang Moskow tengah berperang kat Ukraine. Mungkinlah itu tandanya. Menurut Syekh Imran Hussein. Tapi saya tak pegang tu. Bukan semua benda saya percaya terus. Ada benda saya mengkaji. Tapi kajian saya dah hampir cukup dah. Bahawa akhir zaman tidak ada. Kiamat merujuk pada hari kebangkitan. Melainkan awak nak buktikan kepada saya. Kiamat di dunia. Ini bukan pegangan saya seorang. Ada pegangan ahli tasawuf pun pegang. Guru-guru besar pun pegang ini. Tentang alam ini. Ini perbincangan panjang. Terpulang kepada kita masing-masing. Apakah kita nak mengkaji ke tidak? Macam seorang komentator semalam depan Dr. Soleha. Are you mengaji atau mengkaji? Itu cantik tu. Frasa itu saya akan ingat, saya akan sentiasa bawa. Kita sekarang jadi kaum mengaji, bukan mengkaji. Jadi adik-adik semua, saudara-mara, adik kakak semua, saya ajak kita sentiasa mengkaji. Kerana kita belum mati lagi. Tak ada siapa boleh jamin dia. Ini yang cantik Islam ni. Saya nak dakwah kepada orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, tanya saya, macam mana ini Islam? Saya akan beritahu dia, tak ada jaminan masuk syurga. Baik, you orang Islam, tak ada. Nabi sendiri kata, ada ayat dia. Bahawa Nabi sendiri pun tak tahu apa akan berlaku kepada dia esok. Saya bukan Nabi yang pertama. Barulah. Jadi PMX Anwar Ibrahim cuba nak, kerana kita ni masyarakat majmuk. Berbilang kaum. Sekarang nak perang ke? Nak perang, pergilah Gaza. Ya, saya memang nak pergi.
Jom. Nak pergi betul. Tapi saya kata mati katak lah kerana pemimpin kamu siapa? Kita ada pemimpin di sini. Setakat ini PMX, Anwar Ibrahim. Saya tahu ada usaha nak jatuhkan dia, terutama oleh Dr. Mahathir Mohamad. Tapi masa dia dah berlalu. Saya bagi sanjungan kepada dia. Tapi buat masa ni PMX. Direstui yang di-Pertuan Agong. Sekarang siapa rakyat yang menghormati kedaulatan raja ni? Saya juga. Bersama sesiapalah. Jadi banyak ini confuse orang. Sekarang kita masyarakat majmuk ini, kita diberi sementara ni hidayat daripada Allah. Kita guna sebaik-baiknya. Berdakwah kalau boleh. Jangan sombong. Jangan besar kepala. Tengok pada kaum-kaum yang besar kepala. Turki Osmania, Jordan Arabia, Saud. Dipecahkan oleh British. Maukah begitu? Dulu British datang sini macam mana? Kita pun ada musuh, ada tali barut. Datuk Bahaman punya cerita, Datuk Mak Kilau punya cerita. Perpecahan daripada istana. Perjanjian Pangkor. Ya? Keluarnya Singapura. Dilepaskan oleh Johor. Sultan Johor juga. Ini sejarah. Kita boleh argue sejarah. Tapi jangan besar kepala. Kita ada kelemahan. Kita baiki. Dan kita baiki bila naik. Jangan jadi macam Fir'aun. Jadi macam Nabi Sulaiman. Raja yang tidak pijak pun semut tak tindas orang bawa. Kita jadi contohlah. Ya? Saya tahu saya tengok orang kutuk aja. Saya tegur pemimpin. Lain. Saya diajar oleh Syekh Sufi saya. Awak boleh tak setuju dengan pemimpin. Tapi awak wajib taat. Boleh tawakuf. Boleh beritahu pemimpin. Saya tak boleh ikut perintah ni. Boleh tawakuf. Dan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah Nabi setuju. Nabi SAW setuju. Sesiapa lari dari Mekah ke Madinah dipulangkan ke Mekah. Siapa lari ke Madinah ke Mekah disimpan oleh Mekah. Ada seorang sahabat. Dia lari dari Mekah pergi Madinah. Rasulullah tahan. Tak boleh. Saya kena ikut janji. Saya tak boleh benarkan kamu masuk Madinah. Tapi dia tak balik Mekah. Dia duduk di tepi antara dua Mekah dan Madinah. Dan dia pergi rompak orang-orang daripada Mekah. Nabi biarlah pasal Nabi tak, di luar kawalan Nabi. Ya? Kita nak contoh Nabi. Kita semua kata Quran wa sunnah. Quran wa Nabi. Allah wa Rasul. Bohong saya cakap. Dusta kepada Allah wa Rasul. Kalau benar-benar kepada Allah wa Rasul, awak akan rendah diri. Lagi banyak ilmu, lagi rendah diri. Lagi bersifat berdakwah. Menyampaikan. Menyejukkan hati orang. Menarik orang. Bukan menolak orang. Bukan menghukum orang. Bukan meletak diri ni pendeta paling atas ulama. Kalau orang tak ikut kita ulama, engkau jahil belaka. Satu kenyataan amat sombong. Saya tegur ni dengan ikhlas. Nak terima, terima. Tak nak sudah. Menurut Profesor Soleh. Okey, itu sajalah. Nak sampaikan. Reality hurts back. Thank you very much. I don't think people will listen to me. Saya tak rasa orang akan dengar cakap saya. Ya. Saya serasa nak tegur, saya tegur. PMX masa dia nak lantik Nurul Izzah tu, saya, oh sorry, I say. No. Itu jalan kepada rasuah. Sekarang semalam kita dengar 8:30 malam berita keluar Ilham Tower kepunyaan Daim Zainuddin dirampas oleh MCACC kerana Tun Daim Zainuddin enggan mengisytiharkan harta. Bagus. Tapi saya juga mesti hormat Tun Daim, dia calon saya lawan di Merbuk. Enggan mengisytiharkan harta hak sesiapa pun. Saya tak mau isytihar kerana dia bukan lagi menteri, faham tak? Dia bukan lagi menteri. Suruh dia isytihar buat apa? Suruhlah Zahid isytihar. Ini saya tegur. Saya tegur baik. Saya tak dapat satu sen pun dari Daim. Saya pun tak nak satu sen daripada sesiapa. Tapi law is law. Macam ID digital. Saya kata ID digital terlalu cepat, terlalu bahaya. Baru kena godam MySejahtera. Habis kita kena spam 2-3 tahun ni. Mana Fatah Apek? Buatlah penyiasatan. Dakwalah saya MC. Ada bab saya bersuara, saya ada fair comment bagi orang dalam bidang ini. Apek ni Allah bagi ada ilmu sikit tak boleh tampakkan ini macam ada projek satu dunia bukan saya nak sombong ya, tapi saya bersuara ini saya nak betulkan beberapa naratif. MACC jangan pilih kasih. Besok Anwar jatuh,
PAS naik, di NAA lagi. Sorry. Kepada saya, Zahid Hamidi, sekarang saya namakan Zahid Hamidi, mesti didakwa kembali. Kes liwat mesti dibicara kembali. Saya percaya dia bukan peliwat. Mesti dibicara. My Sejahtera tu yang hilang 3 juta tu, tangkap mereka. Jolo tu, bawa balik. Ini barulah kerajaan betul. Saya tegur tau. You tangkap saya tak ada guna. You dengar balik saya punya ucapan ni dengan penuh. 15 kali. Saya sokong PMX. Kerana agama suruh. Atiullah wa ati rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' fardu ila Allah wa rasul. Wa in kuntum tu'minun. Bertaat kepada Allah Rasul, iaitu Quran. Kerana Rasul, Nabi dah tak ada. Rasulnya Quran. Dan pemimpin di kalangan kamu. Di sini Anwar Ibrahim. Dan kalau kamu bercanggah, kembali kepada Allah wa Rasul. Iaitu Allah dan Quran. Bukan ulama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.